Ni semua perkara pun ada scammer. Jadi kita perlu berada di tahap kewaspadaan yang tinggi kerana semua perkara mesti ada orang yang akan ambil kesempatan. Kita juga dimaklumkan bahawa ada isu dengan pengutipan zakat. Jadi tidak ada sebarang isu yang tidak ada orang-orang yang membawa kepentingan sendiri. Kita harus berjaga-jaga dan untuk tujuan itu kita bawakan perbincangan menarik ini berkaitan dengan scammer dan penipuan yang berlanjutan dalam menjalankan umrah dan haji. Jangan putih mata. Betul. Baik, dan seperti mana kita war-warkan tadi anda boleh hubungi kami 0322829841. Itu taliannya anda boleh hubungi untuk kita berbicara dengan tetamu kita. Dan kita bawakan diskusi kita berkaitan dengan umrah dan haji. Jangan putih mata. Pada waktu ini bersama dengan tetamu kita, Terence. Ya, kita ada Encik A.B. Rahman yang merupakan Setiausaha Agong Bumitra dan juga Tuan Haji Harun K.S. Yahmu yang merupakan Presiden Persatuan Ejen Pelancongan Bumiputra Malaysia iaitu Bumitra. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini dan kita mulakan perbincangan dengan segmen tadi yang kita bawakan, bingkisan itu yang mengisahkan pelbagai modus operandi scammer. Namun dalam pada itu ingin kita ketahui siapakah Bumitra itu sebenarnya dan bagaimana Bumitra melindungi semua bakal jemaah yang menjadi pelanggan-pelanggan ejen-ejen di bawah Bumitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terence dan tim. Bumitra Malaysia mengucapkan berbanyak terima kasih kerana menjemput menghadiri majlis ini bagi memberi pencerahan tentang Bumitra dan juga event-event yang akan dianjurkan, ya, dan juga perkongsian tentang permasalahan yang hadapi oleh agensi pelancongan sekaligus berlaku berbagai peristiwa dalam negara kita dalam konteks penipuan. Dan insyaAllah dalam sesi ini kita dapat berkongsi maklumat-maklumat tersebut. Terlebih dahulu saya ingin memaklumkan bahawa Bumitra Malaysia dengan kerjasama Lembaga Tabung Haji akan mengadakan Karnival Haji, Umrah dan Pelancongan kali kedua. Ya, oleh pengelola jemaah haji yang dilesenkan oleh Lembaga Tabung Haji. Ya. Jadi sebelum tu saya ingin sampaikan salam takzim daripada Datuk Seri Said Saleh, Pengarah Eksekutif Tabung Haji, kerana beliau tidak dapat hadir dalam majlis kita hari ini di atas perkara-perkara yang tak dapat dielakkan. Ya. Jadi sebelum itu izinkan saya terang sikit. Bumitra Malaysia atau nama pertubuhan Persatuan Syarikat Pengendalian Pelancongan Bumiputra Malaysia telah ditubuhkan pada 14 Januari 1941. Bermula dah 40 lebih tahun dah syarikat persatuan ini. Ya. Keahlian yang sebelum ini hanya terdiri dari 40 syarikat pengusaha pelancongan. Kini telah pun berkembang pesat dan mempunyai keahlian 1032 syarikat pengusaha pelancongan 100% Bumiputra. Ya. Namun over the years banyak syarikat yang tidak aktif. Dalam tempoh itu juga banyak syarikat yang telah kita batalkan keahliannya di atas sebab melanggar syarat dan peraturan dan seumpamanya. Ya. Jadi ketika ini yang berbaki aktif adalah lebih kurang 509 syarikat sahaja masih aktif yang terlibat dalam bidang inbound iaitu pelancongan dalam negeri, outbound pelancongan luar negara, dan juga ada tajuk tambahan situ umrah. Ya. So umrah is associated with outbound. Kemudian agensi pengembaraan iaitu ticketing dan ada juga haji. Baik, Tuan Haji, ingin kita ketahui bagaimana sebenarnya Bumitra melindungi bakal jemaah yang melanggan pakej, yang berurusan dengan ejen-ejen yang menjadi ahli di bawah naungan Bumitra. Tuan Haji, silakan. Okey. Function kita, first thing is more on education. Education and championing out issues. Ya. Apa-apa isu permasalahan yang dihadapi oleh agensi-agensi pelancongan. Itu function kita. Waktu yang sama, education kepada agensi-agensi pelancongan ini, perkongsian dan seumpamanya. Dan juga kita Bumitra adalah menjadi jambatan kepada
MOTAC, Ministry of Tourism Malaysia. Ya. Dan juga jambatan kepada lembaga tabung haji. Di sini kita perlu faham bahawa syarikat-syarikat yang mengelola umrah ini mesti dilesenkan oleh Kementerian Pelancongan kita, iaitu MOTAC. Ya. Dan yang orang ramai dia perlu faham bahawa ada pelbagai tajuk lesennya. Yang inbound hanya perlu buat pelancongan dalam negeri. Yang outbound membawa rakyat Malaysia ke luar negara. Tapi untuk umrah, dia ada tajuk khusus, iaitu ada tajuk umrah. Di sini, ramai rakyat jelata kita fail to understand. Mereka ingat yang inbound tu boleh mengelola umrah. Mereka ingatkan yang ada inbound saja boleh mengelola umrah. No. Jadi apakah perbezaan lesen tu? Mungkin kita boleh kenal pasti dan wawarkan. So, yang ada tajuk umrah, ada peraturan-peraturan berkaitan dengannya. We have to be followed strictly. Ya. Dan juga berkaitan haji pula, I have to combine dua sekali. Haji pula dilesenkan oleh lembaga tabung haji. Bermakna sesiapa saja ada outbound license, ada tajuk umrah, mereka tak boleh mengelola haji. Yang boleh mengelola haji, agensi pelancongan yang dilesenkan oleh Kementerian Pelancongan kita, yang sudah pasti ada tajuk umrah dan mereka diluluskan oleh tabung haji untuk mengelola jemaah haji. Yang diluluskan ini sahaja yang dibolehkan mengelola jemaah haji. So they are legitimate companies to manage Hajj. Jadi di sini rakyat jelata mungkin ramai tak faham. Mereka sedang berfikir bahawa apabila satu-satu syarikat itu dah ada lesen MOTAC, dah boleh buat. No. So di sini ingin saya memaklumkanlah, apabila kita nak dilesenkan oleh tabung haji untuk mengelolakan haji, let me settle tentang haji dulu. Sebab tabung haji have a very strict procedure. Very strict. Prosedur yang ketat ini adalah untuk menjaga kepentingan orang ramai. Contoh, satu-satu syarikat yang dah of course ada lesen daripada MOTAC yang ada tajuk umrah. Ya. Daripada ada tajuk umrah itu, tabung haji sebelum memberi lesen kepada syarikat-syarikat ini akan evaluate this company. Akan buat pemeriksaan di Saudi tentang aktif atau tidak aktif. Dan barulah permohonan mereka akan dipertimbangkan. Waktu yang sama, tabung haji juga akan dapat report daripada MOTAC. Apakah syarikat-syarikat ini pernah berlaku salah, melanggar peraturan dan seumpamanya. So daripada itu baru tabung haji akan pertimbangkan untuk memberi lesen. Untuk tabung haji beri lesen pada pengelola jemaah haji ini, it's not easy. Baik. Antaranya, your financial standing is very important. You tak boleh berada dalam keadaan kerugian. Satu. Yang kedua, semua shareholders have to give a guarantee. Jaminan shareholders. Setengah agensi kerajaan diambil jaminan pengarah. Pengarah may not be the shareholders. Then macam-macam perkara boleh berlaku di situ. Di sini adalah jaminan apa? Jaminan shareholders, which is very good. And then ada berbagai perkara. Dalam kita mengelola jemaah haji, saya nak beritahu syarikat-syarikat ini perlu patuhi. Kita perlu selain pada dah ada lesen, jaminan pengarah, kita masih kena mendeposit kepada tabung haji certain amount. Then another bank guarantee 5% daripada total sales. Bayangkanlah your transaction is 5 million, 5% of that transaction value, ya, akan kita kena submit a bank guarantee. So bermakna saya ingin memaklumkan di sini, syarikat-syarikat PJH yang dilesenkan oleh tabung haji are legitimate companies and sudah pasti orang ramai kalau berurusan dengan PJH ini, hatta menempah pakej umrah pun mereka berada di zon selamat. Okey, baik. Okey, jadi kalau kita melihat dari segi aspek prosedur yang ketat dilalui oleh pelaksana dan juga pengurusan itu sendiri. Cuma mungkin dia tidak sampai saja terus juga kepada rakyat Malaysia ataupun mereka yang bakal-bakal mereka yang akan pergi umrah juga melancong menggunakan perkhidmatan agensi-agensi ini. Cuma maklumat tu tak sampai kepada mereka. Mereka lebih banyak terpengaruh dengan iklan-iklan yang ada di media sosial.
Dan apatah lagi kalau ia menggunakan figura-figura yang tertentu dan mungkin mempunyai sejarah sebelum ini yang nampak macam okey. Tapi rupanya kali kedua dan ketiga dia tak okey, yang kita tak boleh nak pasti. Jadi macam mana kita nak pastikan perkara ini, terutama sekali dari segi peranan yang dimainkan oleh MC dan juga Motek sendiri berkaitan dengan perihal iklan dan juga pakej-pakej yang ditawarkan. Cik Ebi Rahman, mungkin boleh memberi sedikit pandangan? Ya. Terima kasih. Pertama tentang soalan tersebut, memang bagi pihak persatuan bekerjasama dengan pihak Kementerian Pelancongan, Kesenian Kebudayaan ataupun Motek untuk bersama-sama memantau akan iklan-iklan yang dikeluarkan tanpa mendapat kelulusan pihak Kementerian Pelancongan. Sebenarnya iklan yang dikeluarkan seperti iklan umrah atau iklan haji. Iklan haji ni memang totally memang di bawah tabung haji. Tapi kalau umrah tu memang kena dengan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Kena mendapat kelulusan. Dan ada yang tidak mengikuti yang tidak berlesen ini sudah pasti tidak mengikuti undang-undang yang disediakan oleh pihak kementerian itu sendiri. Jadi usaha yang diambil oleh antara persatuan dengan kementerian ini adalah untuk bagaimana memperkuatkan enforcement itu tadi, ya. Dan bagi kami persatuan, kami melaporkan, tugas kami melaporkan. Kalau kita jumpa kat surat khabar, jumpa kat sosial media, ke Instagram, kita akan melaporkan ke Kementerian Pelancongan dan Kementerian Pelancongan secara serta-merta akan mengambil tindakan. Itu salah satu cara yang digunakan oleh pihak kementerian untuk memastikan bahawa yang tidak berlesen ini dapat dibenteras. Namun mereka lebih licik, mereka lebih pandai. Sekuat mana pun enforcement dilakukan, tetap akan ada tak tahun, saban tahun kita mendengar ada yang membuat penipuan-penipuan ini. Jadi perkara ini kita bawa kepada pengetahuan Menteri Pelancongan sendiri dan juga Timbalan Menteri Pelancongan dalam dialog kita 2 minggu lepas, dan insya-Allah peraturan-peraturan yang lebih ketat dan juga penambahan tenaga kerja enforcement yang lebih daripada Pak Motek akan dibuat untuk memantau perkara ini. Ya, namun kita memohon juga kerjasama orang ramai untuk membantu melaporkan kepada Motek. Dia begini, kalau kita tengok dalam iklan tersebut ada nama syarikat. Cek dalam website Motek. Ada tak syarikat ini dilesenkan? Itu untuk umrah dan pelancongan lain. Tapi kalau untuk haji, cek dengan website tabung haji. Dia ada keluarkan senarai nama syarikat yang diberikan lesen untuk tabung haji. Itu salah satu cara bagi mengelakkan penipuan. Yang nak menipu ni memang dia ada cara dia. Namun yang nak membeli ni agar tidak tertipu, inilah cara dia. Melihat, semak semula dalam website Motek dan juga website tabung haji. Okey, bagaimana pula bagi mereka yang scammer yang ambil kesempatan ni? Maknanya dia menggunakan pautan, menggunakan nama syarikat yang sudah ada berdaftar, tapi dia guna pautan tu menggunakan tersebut dan kita akan dibawa ke link yang sebenarnya berpotensi untuk ditipu. Benar. Pun boleh berlaku. Jadi macam mana kita nak kena pasti itu pula? Mungkin ada tip panduan yang boleh kita tambah sedikit? Ya, begini. Memang kita ada terima satu aduan daripada satu syarikat bahawa daripada website mereka ada scammer ada akses. Ini sudah berlaku. Dan nasihat saya pada semua agensi pelancongan, kalau dapati mana-mana iklan mereka sudah diguna pakai oleh scammer, dengan segera buat aduan pada MCMC. That's very important. Tapi juga saya ingin memaklumkan pada MCMC, tolong jangan lambat bertindak. Ada satu kes 2 bulan pun tidak ada action. Akhirnya ada satu syarikat itu terpaksa buat laporan polis. Polis terpaksa campur tangan. Dah hampir 3 bulan baru dia dah pull down that advertisement by the scammer tersebut. Jadi di sini saya nak beritahu pada semua pengelola jemaah haji ataupun pengendali umrah, sentiasa alert. Andai kata ada pihak-pihak yang tak bertanggungjawab menggunakan website-website mereka untuk memperdaya orang ramai, kerana dia akan guna iklan kita copy 100%. But whatever funds payment will go to their account. So di situ juga saya pun sarankan kepada MCMC, tentu sekali ada enforcement team daripada mereka sentiasa memantau. Ya, dan apabila ada aduan, jangan tunggu aduan saja, pantaulah, ya. Kerana legitimate travel agencies tentu sekali ada lesennya yang dikeluarkan oleh Motek. Pengendali haji ada lesen dia keluarkan oleh lembaga tabung haji. Jadi di sini saya ingin memaklumkan bahawa sekarang ini pun banyak syarikat yang mengiklankan haji. Di sini saya nak beritahu pada orang ramai,
Yang hanya boleh mengiklankan haji adalah syarikat-syarikat yang diluluskan oleh tabung haji. Pergi ke website lembaga tabung haji, dapatkan senarai. Dan kita perlu ingat, agensi pelancongan biasa, WAEMA dia pengelola umrah, ada tajuk umrah, mereka tidak dibolehkan memasarkan pakej haji. Kerana haji perlu ada lesen daripada lembaga tabung haji. Di sini saya masih lihat di atas kegairahan umat Islam kita nak pergi haji kerana queue yang panjang dan mana-mana pihak datang dia kempen apa saja sekalipun dia dah terpedaya. Ya, jadi dalam kesempatan ini kita ada seorang pemanggil di talian yang mungkin ada pengalaman untuk dikongsikan bersama. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, Puan Lia dari Kedah ya, Puan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Sebentar ya, sebentar. Apa kena mute dulu? Boleh teruskan, Puan? Ya. Okey, saya Lia, saya daripada Kulim, Kedah. Ya. Saya adalah salah satu mangsa umrah lah. Okey, sebab tadi saya dengar apa yang Cik tadi cakap, kita kena sebagai pengguna, kita kena semak dekat Motek whether that agent ada lesen ke tak kan. Yeah. Macam kes saya, memang saya semak dan travel agent tu memang ada lesen. Okey. Ada lesen umrah? Dan ya, ada lesen umrah. Dan dia dah dapat award dan dia dah pernah terbangkan thousand of jemaah lah untuk menunaikan umrah. Tapi kami, saya dah bayar untuk 3 orang, invoice saya untuk 14 orang, 118,000 dan kami dah bayar full amount. Tapi kami tak diterbangkan juga. Sepatutnya saya sepatutnya pergi ke umrah pada Syawal 2023 lah. Jadi sampai sekarang masih tiada. Saya dah buat report tribunal, saya dah hire lawyer, saya dah buat report polis, tapi pemilik syarikat agensi tersebut masih lagi belum ada apa-apa tindakan yang diambil, dan hingga hari ini kami pun masih belum ada menerima apa-apa jawapan. Maksudnya bukan setakat saya seorang je, sebenarnya dah lebih kurang 7,000 jemaah lah daripada agensi tersebut yang masih belum diterbangkan lagi. Jadi nombor satu, saya nak tanya apa peranan Motek dalam hal macam ni, dan adakah pihak-pihak tertentu yang boleh membantu kami? Mungkin kalau ada yang pihak yang boleh menaja, terutamanya jemaah-jemaah yang saya rasakan warga emas lah, termasuk ibu saya lah. Okey, Puan Lia, maknanya wang pun memang tak dikembalikan lah, Puan Lia, maknanya? Tak dikembalikan. Saya 14 orang, saudara mara dan juga kawan. Okey. 118,000 dah kami bayar. Baik. Terima kasih Puan Lia kerana sudi berkongsi pengalaman ini bersama kami. Jadi nampaknya ada lesen daripada Motek boleh menjalankan pakej umrah. Itu adalah hasil semakan Puan Lia sendiri, dan juga pernah memenangi anugerah dan sebagainya. Mengapa wujudnya ejen-ejen yang sebegini yang masih ada tergamak untuk melakukan perkara tersebut, terutama sekali kepada warga emas seperti yang disebutkan oleh Puan Lia. Mereka mungkin berpeluang untuk pergi ke umrah ataupun haji mungkin sekali sahaja dalam seumur hidup, dan ini adalah duit himpunan mereka. Jadi kenapa wujud ejen yang sebegini? Hasil carian menunjukkan semua okey, tapi sebenarnya tindakan yang dilakukan jauh sama sekali. Ya, kami memang simpatilah kepada ramai umat Islam negara kita yang jadi mangsa pada pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Apabila satu-satu syarikat, walaupun dilesenkan, kita masih perlu berhati-hati. Ya, di mana Motek, apa yang kami difahamkan bahawa sebelum memberi lesen sudah tentu dia dah menjalani go through various proses, ya, dan sehingga melayakkan mereka diberi lesen, ya. So saya nampak dari sudut Motek tidak ada salah. Tetapi dalam bermuamalah, syarikat-syarikat tersebut mungkin the beginning was very good, dan later barulah mereka menyimpang dan mengakibatkan
orang ramai yang jadi mangsa. Justru itu saya nak beritahu apa yang kami difahamkan, memang apabila aduan dibuat, memang pihak Motek ambil tindakan. Tapi prosesnya takkanlah adu hari ini, besok boleh ambil tindakan. Dia perlu buat siasatan and go through various process. And then lepas tu barulah akan pergi ke peringkat pendakwaan. Ya. Jadi proses itu berjalan. Kami difahamkan. Kami pernah beberapa kali duduk dengan Motek berbincang apakah tindakan yang diambil. Memang proses sedang berjalan, tapi ia mengambil masa. Dia kerana mungkin kerana aktanya, ada kekangan berkaitan dengan aktanya dan seumpamanya. Dan kami juga difahamkan Motek pun sedang meremajakan lagi akta-akta ini. It's still in the process, in the wake of the problems yang sedang happen sekarang. Tetapi Terence, dalam waktu yang sama kita menasihat orang ramai. First thing, janganlah terpengaruh dengan contoh harga yang murah. Don't fall into that trap. Okay. Ya. Yang kedua, saya nak beritahu jemaah-jemaah sekalian, apabila kita pergi pada Motek, dari masa ke semasa, walaupun ada lesen, cuba hubungi Motek untuk ketahui bahawa Motek akan beri info syarikat-syarikat ini ada aduan tapi dalam siasatan. Dan mereka masih boleh berurus niaga. Dan saya juga difahamkan ada satu syarikat Motek telah gantung lesennya. Dia tak boleh berurus niaga. Dan diberi masa untuk settle apa-apa yang dues kepada pihak-pihak yang berkaitan. Dan untuk pengetahuan semua, bukan mereka syarikat-syarikat ini menipu umat Islam negara kita. Dan mereka juga ambil kesempatan atau hoteliers in Saudi Arabia. Bumitra Malaysia ada terima banyak aduan juga tentang perkara ini. Jadi saya ingin nasihatkan pada semua, berurusan dengan syarikat yang ada good track record. Itu kita boleh cek. Dan jangan terpengaruh dengan harga-harga yang murah. Baik. Jangan terpengaruh dengan offer-offer. Sekarang ada offer ini percuma, itu percuma. Dia nak ambil duit dari mana untuk bagi offer-offer ini? Kita ni umat Islam, kita kena berfikir jauh ke dalam sikit. Baik Tuan Haji, kalau kita sebut tentang harga, kita dapat lihat ada 399 laporan, 1,614 jemaah dan jumlah kerugian melebihi 14 juta ringgit. Jadi rasanya isu harga ni, apakah julatnya untuk harga yang ditawarkan yang adalah berpatutan tapi masih lagi dalam skop yang boleh diterima, sebab kita sedia maklum bahawa kerajaan Saudi telah pun meningkatkan kos untuk setiap jemaah. Jadi sudah pasti ada kos yang meningkat dari segi pakej-pakej yang ditawarkan. Jadi apakah julat harga yang sesuai yang Tuan Haji rasakan boleh diterima dan apakah pula harga yang terlalu murah? Okey, begini. Bila kita sebut tentang harga, dia ada various kategori. Betul. Because mana-mana hotel penginapan yang disediakan oleh agensi pelancongan ini yang berdekatan dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sudah pasti harganya tinggi. Dan kita tidak akan dapat harga murah di situ. Ya, kita akan dapat, dan ia juga bergantung pada tempoh package. Kalau kita cerita tentang tempoh package 12 hingga 14 hari, sudah pasti melebihi 9,000. Melebihi. Kalau go to 5-star hotel boleh pergi 12,000, 15,000. 5-star plus akan pergi 22,000. That is the range. Kemudian untuk go a little bit lower end, kita pergi hotel-hotel jauh 500 meters away. Then the price can go down sampai to extent of 6,000 plus. Dan juga akhir-akhir ini ada juga usaha setengah agensi pelancongan menempah penginapan yang 10 km away from the haram. Contoh di Aziziyah. So yang itu boleh bagi harga yang agak murah tapi tak boleh luar biasa murah. Macam mana nak murah kalau tiket kapal terbang saja pun dah 3,000 lebih. Visa charges dan seumpamanya all in dah almost 4,000. Takkan dia tidak ada untung? Ya. So then bagi saya untuk penginapan yang jauh, ingat 10 km lebih. Then kalau itu we talk about 5,900 lebih, it sounds reasonable. Okay. So anything goes below than that,
Dan bagi saya umat Islam hendaklah berhati-hati. Ya, okey. Baik, dalam kita berhati-hati, kalau kita rasa berlapang dada, tenang untuk mendapatkan segala package yang ada, anda boleh pergi ke Kanif Haji, Umrah dan juga pelancongan kali kedua pengelola jemaah haji yang akan berlangsung dalam masa yang terdekat ni Haji. Yes. 19 Okey, boleh kita kongsi lebih lanjut informasinya. Ya, silakan. Sebelum kita pergi pada Carnival Haji, saya nak tambah sikit lagi. Kepada umat Islam negara kita, bila berurusan dengan mana-mana agensi pelancongan, minta maaf, saya terpaksa betul terang. Tanya that particular agency, do you have a confirmed ticket? You ada booking, apakah kamu ada buat tempahan tiket penerbangan airlines? They can show the proof, dia dah booking, seats are available. Then you boleh daftar tanpa was-was. At the same time, apakah you all ada contract hotels in Mekah and Madinah? Ataupun reservation, confirm reservation. So nampak kan ada tiket dah ada, dia orang dah ada tiket stok, dia dah ada confirm seats, dia ada hotel sudah ada. So nampak yang tu convincing. So kita boleh mendaftar tanpa was-was, ya. Jadi saya nampak di sini dari sudut regulatory body, regulatory body, WAEMA tabung haji untuk haji, MOTEC untuk umrah, dan juga pelancongan lain sekali. Mungkin kita perlu diperketatkan lagi peraturan-peraturan dan syarat-syarat. Di sini izinkan saya sentuh sikit tentang haji yang mana yang dilesenkan oleh Lembaga Tabung Haji. With the very strict regulations, kemungkinan untuk berlaku penipuan di kalangan pengelola jemaah haji is going to be very minimum. Perkara luar biasa saja akan berlaku. Kerana dengan syarat-syarat yang ketat itu memberi jaminan pada orang ramai berurusan dengan syarikat-syarikat ini dalam urusan haji tanpa was-was. Dan bonusnya apa? Syarikat-syarikat yang dilesenkan oleh Lembaga Tabung Haji ini sudah pasti mengelola umrah, mengelola jemaah-jemaah untuk pelancongan biasa. Dan di sini juga saya ingin memaklumkan bahawa jika mana-mana syarikat yang dilesenkan oleh tabung haji ini berlaku satu problem sehinggalah sehinggalah berlaku penipuan ataupun problems on the other sectors, itu juga akan menjejaskan lesen haji mereka. Ini mesejnya. Okey, baik. Jadi ini adalah mesej-mesej penting yang perlu kita ambil iktibar. Walaupun kita tidak ada kesempatan untuk berbincang tentang karnival, namun tarikhnya mungkin kita boleh sebutkan. Okey, pada 19, 20 dan 21 Januari, Jumaat, Sabtu dan Ahad, dan akan berlangsung di Movenpick Hotel and Convention Centre. Okey, itu berkaitan dengan KLIA. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Encik Ebi Rahman dan terima kasih Tuan Haji Harun kerana sudi bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia. Terima kasih kepada semua pemanggil, namun kita tidak berkesempatan untuk bersama dengan kesemuanya. Terima kasih Encik Lia, semoga urusan anda dipermudahkan dan mendapat semula duit-duit yang dilaburkan itu tadi.